Pengenalan topik. Maksud equilibrium of rigid body ialah jasad di mana jarak antara zarah adalah tetap walaupun terdapat sebarang daya luar. Keseimbangan dapat ditarifkan sebagai mana-mana titik di mana jumlah daya atau tork luar adalah sifar. Titik ini mungkin berada di mana-mana berhampiran pusat jisim. Daya luaran dalam gerakan translasi jasad tegak mengubah momentum linear jasad tersebut. Manakala tork luaran dalam gerakan putaran boleh mengubah momentum sudut badan tegak. Dalam keseimbangan daya mekanikal jasad tegak, momentum linear dan momentum sudut kekal tidak berubah mengikut masa. Ini membayangkan bahawa jasad di bawah pengaruh daya luar tidak mempunyai pecutan linear maupun pecutan sudut. Oleh itu, kita boleh mengatakan bahawa jika jumlah daya pada jasad tegak adalah sifar, maka jasad itu menunjukkan keseimbangan translasi kerana momentum linear kekal tidak berubah walaupun perubahan masa. Jika jumlah tork pada jasad tegak adalah sifar, maka jasad itu menunjukkan keseimbangan putaran kerana momentum sudut tidak berubah mengikut masa. Objektif eksperimen. Objektif yang pertama ialah untuk menentukan tingkah laku zarah yang membentuk dalam keadaan daya yang berubah. Yang kedua ialah untuk menentukan tekanan momentum pada jasad untuk capai keseimbangan. Dan yang ketiga adalah untuk menunjukkan bahawa dengan menggunakan prinsip momen, tindak balas rasuk pada setiap sokongan boleh dikira. Di sini saya akan kongsikan berkenaan konsep equilibrium of rigid body atau dikenali juga sebagai keseimbangan jasad tegar. Baiklah, secara amnya, jasad tegar merupakan sebarang jasad yang tidak mengalami sebarang perubahan bentuk apabila daya yang dikenakan ke atasnya dikatakan keseimbangan sekiranya jasad tersebut berada dalam keadaan pegun, iaitu tidak bergerak secara translasi atau juga tidak berputar pada sebarang titik putaran. Terdapat strategi untuk menyelesaikan masalah keseimbangan jasad tegar sewaktu mengaplikasikannya di dalam eksperimen. Pertama, lakarkan rajah ringkas mengenai sistem dengan kemas. Pisahkan objek yang hendak dianalisis. Seterusnya, lukiskan gambar rajah bebas bagi objek tersebut. Kemudian, tandakan semua daya-daya luar yang bertindak ke atas objek sahaja. Pilih sistem paksi rujukan pada kedudukan yang memudahkan analisis dan tentukan komponen-komponen daya pada sistem paksi yang dipilih. Seterusnya, pilih paksi putaran yang mudah untuk mengira tork. Setiap daya yang garis tindakan dayanya melalui paksi memberikan tork sifar. Keadaan keseimbangan daya tidak berubah sekiranya titik tindakan daya dipindahkan di sepanjang garis tindakan daya. Akhirnya, selesaikan set persamaan yang diperoleh untuk menentukan kuantiti yang dikehendaki. Saya ingin kupas mengenai binaan aparatus. Gambar di sebelah menunjukkan binaan aparatus yang digunakan semasa menjalankan eksperimen equilibrium of rigid body. Terdapat 7 alatan yang digunakan semasa menjalankan eksperimen ini dan saya akan terangkan satu persatu mengenai fungsi alatan tersebut. Alatan yang pertama dinamakan sebagai work panel yang menjadi komponen asas semasa melakukan projek ini. Yang kedua adalah spring balance bracket with fixing yang digunakan untuk menjadikan kedua-dua neraca spring berada dalam keadaan seimbang dan sama. Yang ketiga pula ialah balance stop rintisan imbangan untuk menyangkut neraca spring. Seterusnya, nombor 4 iaitu spring balance iaitu neraca spring yang digunakan untuk mengukur daya yang dikenakan pada sesuatu objek. Nombor 5 adalah beam balance yang digunakan untuk menentu ukur jisim dan julat antara 10 mg dan 1 kg. Dan ia juga digunakan untuk menangkut weight hanger. Dan yang terakhir adalah weight hanger yang berjisim 10 gram sebagai alatan untuk menangkut pemberat ke atasnya. Tidak lupa juga kepada weight 10 gram iaitu digunakan sebagai pemberat dalam menjalankan eksperimen ini. Equilibrium of rigid body ini mempunyai 2 setup eksperimen yang berlainan. Setup A adalah untuk mengkaji point load along the beam yang memberi maksud beban titik sepanjang rasuk. Dan eksperimen B adalah untuk mengkaji tentang uniformly distributed load yang bermaksud beban teragih secara seragam.
Prosedur untuk eksperimen A ini, kita akan pastikan work panel berada dalam keadaan seperti dalam gambar rajah. Kemudian, kita akan laraskan cangkuk tengah panel sehingga lubang tengah berada di tengah-tengah work panel. Yang ketiga, angkat weight hanger tapi tinggalkan satu cangkuk di lubang kiri dan ia akan berkongsi dengan lubang yang sama seperti yang digunakan oleh imbangan spring. Yang keempat adalah tetapkan jarak A sama dengan 0 meter dan jarak ke lubang terakhir B sama dengan 0.36 meter. Panjang beam adalah 0.36 meter, maka tetapkan skala imbangan kepada sifar semasa ia menyokong berat. Kemudian letakkan beban 49 kali 10 gram gising ke weight hanger A dan sebanyak 500 gram pada weight hanger B. Langkah yang terakhir, rekodkan bacaan pada neraca spring RA dan RB. Kemudian, gerakkan beban dari kiri ke kanan. Untuk prosedur eksperimen B ini, kita akan pastikan work panel dalam kedudukan yang menegak. Kemudian, kita akan laraskan cangkuk tengah sehingga lubang sejajar dengan work panel iaitu berada dalam keadaan santai. Letakkan weight hanger pada 5 kedudukan sama rata sepanjang beam. Panjang beam adalah 0.36 meter dan pastikan skala imbangan adalah sifar sebelum kita mengambil bacaan berat. Langkah yang keempat adalah letakkan beban 4 kali 10 gram gising ke setiap weight hanger yang memberi jumlah sebanyak 500 gram berat dan berat keseluruhannya adalah sebanyak 250 gram. Langkah yang terakhir, tambahkan berat kepada 5 weight hanger seperti yang diminta dalam jadual keputusan. Kemudian, catatkan bacaan pada neraca spring RA dan RB. Saya akan menerangkan tentang result eksperimen. Bagi setup A, bila pemberat berada berdekatan dengan spring balance, nilainya semakin tinggi. Untuk pemberat yang berada jauh daripada spring balance, nilai yang ditunjukkan adalah rendah. Apabila dibuat pembandingan antara nilai eksperimen dan nilai yang dikira, semua menunjukkan perbandingan yang sama. Bagi setup B pula, semakin bertambah nilai pemberat yang diletak, semakin tinggi bacaan yang ditunjukkan di spring balance. Apabila ditambah semua nilai bagi RA dan RB, nilainya juga turun bertambah. Kesimpulannya, statik merupakan cabang sains fizikal yang menerangkan keadaan sesuatu jasad atau sistem yang berada dalam keadaan keseimbangan atau pegun apabila dikenakan daya-daya. Sebenarnya, statik menyamai kes yang khusus bagi dinamik iaitu apabila wujudnya adalah sifar. Sesuatu jasad tidak akan mengalami anjakan atau putaran apabila daya-daya yang bertindak padanya berada dalam keadaan keseimbangan. Ini bermakna daya-daya luar yang dikenakan sebagai daya tindakan diimbangi daya tindak balas yang diwujudkan pada sokongan jasad tersebut.